Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, saya terkeluar tadi ni. Tiba-tiba dia terkeluar. Minta maaf ya. Baik, kita sambung perbincangan kita. Jadi menunjukkan kepada kita bahawa kita perlu mengambil peluang pada waktu-waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atau waktu-waktu yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana waktu itu waktu yang terbaik, waktu yang sangat istimewa. Maka sebagaimana kita sebut tadi, kita nak menuju dah beberapa hari saja lagi, hari ini sudah 20 Zulqaidah, maka beberapa hari saja lagi insya-Allah kita akan sampai kepada waktu itu, iaitu kita akan sampai kepada awal 10 Zulhijjah. Dan disitulah kita lihat bagaimana pentingnya kepada kita untuk mempersiapkan diri kita sebelum kita sampai kepada waktu itu, untuk kita melaksanakan ibadah dengan sebaik mungkin. Apatah lagi kemuncak daripada awal bulan Zulhijjah itu, kemuncaknya adalah pada 10 Zulhijjah, iaitu pelaksanaan ibadah korban yang dilakukan pada Idul Adha. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyatakan bahawa idza ra'aitum hilala dzulhijjah wa arada ahadukum ay yudhi falyumsik an sya'rihi wa adhafirihi aw kama qala. Maksudnya apa? Maksudnya ialah sekiranya kamu nampak anak bulan Zulhijjah dan ada di kalangan kamu yang nak melaksanakan ibadah korban, maka hendaklah dia menahan diri daripada memotong kuku dan bulu di badannya. Jadi itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka dengan sebab itu, bila mana sampai ataupun bila mana masuk 1 Zulhijjah, waktu itu kita sudah bersiap sedia untuk memastikan bahawa kita melaksanakan amalan-amalan sunat yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Baik, saudara yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, sebelum itu suka saya war-warkan sekali lagi bagi siapa yang baru mengikuti perbincangan kita pada pagi ini, kalaulah sekiranya anda ada sebarang persoalan yang nak dikemukakan, maka dialu-alukan, insya-Allah anda boleh type soalan itu pada ruang komen yang ada itu. InsyaAllah saya akan cuba respon apa-apa soalan yang dikemukakan oleh tuan-tuan dan puan-puan. Balik kepada isu yang kita sebut tadi, bahawa bila mana kita nak melangkah ke bulan Zulhijjah, kita akan melangkah ke satu waktu yang sangat-sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, terutamanya pada awal bulan Zulhijjah, 10 yang pertama bulan Zulhijjah, iaitu apakah amalan yang kita nak lakukan. Kalau begitu, dah kata amalan itu, amalan yang dilakukan pada waktu itu, pada hari yang 10 itu, merupakan yang paling disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi apakah amalan yang kita nak lakukan? Dia sebenarnya tidak ada penetapan amalan yang tertentu. Kita boleh melaksanakan apa-apa amal soleh yang boleh mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak ada masalah. Kita nak memperbanyakkan solat sunat, kita nak memperbanyakkan zikir, bertakbir, bertahmid, bertahlil. Jadi kita boleh memperbanyakkan start pada 1 Zulhijjah. Di mana-mana saja kita sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, La ilaha illallah, walillahil hamd dan sebagainya. Kita memperbanyakkan zikir, memperbanyakkan takbir. Kemudian juga kita boleh juga melaksanakan puasa sunat. Sebab antara amalan sunat yang boleh dilakukan juga ialah puasa sunat. Bagi orang yang tidak melaksanakan ibadah haji, puasa sunat dilakukan sampailah kemuncaknya pada 9 Zulhijjah. Pada 9 Zulhijjah itu dia panggil sebagai Saum Arafah, puasa hari Arafah. Tetapi disunatkan kepada orang yang tidak mengerjakan ibadah haji. Adapun orang yang mengerjakan ibadah haji,
maka tidak disunatkan kepada mereka untuk berpuasa pada hari Arafah ketika mana mereka berwukuf di padang Arafah, yang disebut dalam hadis Nabi, Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah, wukuf di Arafah. Jadi maknanya di situ, bagi mereka yang berwukuf di Arafah, mereka tidak disunatkan untuk berpuasa, sebaliknya mereka memperbanyakkan amalan-amalan yang lain, untuk berzikir, untuk salat, untuk bertaubat dan sebagainya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kita yang tidak mengerjakan haji, maka pada ketika itu disunatkan kepada kita untuk berpuasa. Kalaulah hari Arafah itu hari Arafah itu hari wukuf, orang yang berada di tempat selain daripada Mekah Madinah, hari Arafah dikira pada tanggal 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah. Dan pada 9 Zulhijjah itulah disunatkan kita berpuasa. Yang Nabi SAW menyatakan puasa hari Arafah ni diampunkan dosa pada tahun yang lalu dan juga tahun yang akan datang. Jadi ada orang bertanya-tanya, bagaimana diampunkan dosa pada tahun yang lalu? Kita fahamlah maksudnya. Tapi bagaimana yang maksud diampunkan dosa tahun akan datang sedangkan kita tak melakukan dosa lagi? Maka di sini para ulama menyatakan maksudnya diampunkan dosa pada tahun yang akan datang itu adalah merujuk kepada kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghindarkan diri kita daripada melakukan dosa. Baik, tuan-tuan dan dirahmati Allah. Jadi kita memperbanyakkan puasa, dan kemuncak puasanya 9 Zulhijjah. Jangan 10 lah, 10 tak boleh puasa. 10, 11, 12, 13 itu hari-hari yang diharamkan berpuasa. Kalau warak macam mana pun, jangan puasa hari itu, tak boleh. Kita nak buat amal ibadat ni juga nak kena bertepatan dengan hukum syarak. Dia bukan ikhlas saja. Dia kata tak apa, aku ikhlas, aku nak puasa juga, aku ikhlas. Ikhlas pun kalau perkara yang bercanggah dengan syarak tidak dibenarkan. Hari raya memang hari yang tidak boleh berpuasa. Begitu juga hari Tashriq 11, 12, 13 Zulhijjah yang Nabi SAW menyatakan ayyamu aklin wa syurbin, hari untuk makan dan juga minum. Jadi hak betul-betul nak puasa ni daripada awal lah, 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah. Itu kalau nak puasa sunat. Boleh kita puasa pada ketika itu. Jadi tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, dan pada 9 Zulhijjah kita sebut tadi kemuncak puasa, sebab itu disebut dalam hadis Nabi SAW. Dan disunat juga kepada kita untuk bertakbir muqayyad. Takbir muqayyad ni apa? Takbir yang mengiringi, yang dilakukan selepas daripada solat fardu. Apakah kita start takbir raya ni malam raya? Tidak. Bagi Aidul Adha, sunat untuk kita bertakbir muqayyad. Takbir muqayyad kita sebut takbir yang selepas daripada menunaikan solat fardu, maka bermula pada 9 Zulhijjah. Adapun takbir mursal, takbir yang boleh dilakukan pada bila-bila masa tak terikat dengan solat ni. Duduk dalam kereta kita takbir, duduk dalam pasar kita takbir. Itu start 1 Zulhijjah tu kita start dah nak takbirnya. Boleh takbir. Tapi bila mana takbir muqayyad, start 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah itu waktu kita, hari yang kita berpuasa Arafah itu, berpuasa pada 9 Zulhijjah itu. Jadi hari tersebut pagi tu, lepas solat subuh, jadi lepas solat saja kita mula melaksanakan takbir. Takbir raya lah kita sebut. Lepas zuhur takbir, lepas asar takbir, malam raya apatah lagi takbir, sampailah berakhirnya takbir itu pada waktu asar 13 Zulhijjah. Barulah selesai. Jadi lama, panjang masa dia untuk bertakbir. Dan juga itulah waktu-waktu yang mana waktu kita bertakbir itu 9 sampai 13 Zulhijjah. Dan sampai 10 Zulhijjah, waktu itu amalan yang terbaik yang dilakukan oleh anak Adam ialah melaksanakan ibadah Quran. Sampailah 10, 11, 12, 13. 10 itu selepas daripada solat Aidul Adha. Tak boleh buat sebelum solat. Lepas subuh semangat 10 Zulhijjah tu hari raya tu, lepas subuh
sebelum solat raya lagi kita pergi ambil kambing seekor, kita sembelih korban, maka ia tidak menjadi korban sebab belum sampai waktunya lagi. Sebab korban ni ada waktunya. Kalau buat pada waktunya jadilah korban. Kalau buat di luar waktu maka dia jadi sembelihan biasa. Dia tidak jadi sembelihan korban. Maka dengan sebab itu waktunya bila? Waktunya lepas daripada kita menunaikan solat Idul Adha. Yang disebut oleh Allah dalam surah Al-Kawthar, fasalli li rabbika wanhar, maka tunaikanlah solat semata-mata kerana Allah, wanhar, dan sembelihlah korban. Jadi setengah ulama tafsir sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran, dia menyatakan maksud fasalli itu tunaikanlah solat li rabbik, semata-mata kepada Tuhanmu, itu merujuk kepada solat Idul Adha. Itu sebagian ulama sebutlah. Sebab apa? Sebab selepas itu wanhar, laksanakan ibadah korban. Jadi ibadah korban tu kita buat selepas daripada solat Idul Adha. Namun begitu, Ibnu Kathir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim menyatakan bahawa maksud fasalli li rabbik, tunaikanlah solat semata-mata ikhlas kepada Tuhanmu. Solat itu adalah merujuk kepada solat 5 waktu, solat yang fardu, dan juga solat-solat sunat. Merujuk kepada seluruh solat-solat yang kita lakukan. Hendaklah kita lakukan dengan penuh keikhlasan kepada Allah. Selepas daripada itu, barulah kita melaksanakan ibadah korban. Dan sebagaimana kita sebut juga tadi, ada pandangan ulama kata solat di situ maksud solat Idul Adha. Sebab lepas solat Idul Adha itu, barulah waktunya sampai untuk dilaksanakan ibadah korban wanhar. Jadi waktunya selepas daripada solat Idul Adha sampai bila? Sampai sebelum terbenam matahari pada 13 Zulhijjah. Itu waktu-waktu untuk kita sembelih. Sebab itu kita kena tahulah waktu bila. Kalau kita wakilkan kepada seseorang, wakilkan kepada sesiapa untuk melaksanakan ibadah korban bagi pihak kita, jadi kita kena up to date dengan mereka. Kita kena kontak waktu bila mereka laksanakan penyembelihan. Sebab apa? Sebab kita nak potonglah bulu, kuku dan sebagainya. Sebab disunatkan kepada kita start masuk 1 Zulhijjah itu, kita bagi orang yang dah niat korban, dia tidak memotong kuku dan bulu di badan dia, sehinggalah haiwan itu disembelih. Hinggalah haiwan itu disembelih, maka hendaklah kita bolehlah nak potong dan sebagainya. Jadi itu antara perkara-perkara yang kita boleh laksanakan. Dan kemuncak 1 hingga 10 Zulhijjah kita sebut tadi bahawa ibadat korban. Jadi ada orang dia kata, Ustaz tahun lepas buat dah korban, takkan tahun ni nak buat lagi? Dia korban ni dituntut bagi orang yang berkemampuan. Tak kira lah waktu bila sekalipun. Tiap tahun buat pun tak apa. Jangan dibuat alasan, tahun lepas buat dah, tahun ni tak payah buat lah. Walaupun dia mampu. Kalau macam tu kita juga boleh berkata kat dia, semalam dah makan nasi, hari ni tak payah makan nasi lah. Begitu. Tak boleh dia kata, nasi kena makan, dia lapar. Bak nasi dia nak makan. Tetapi bak ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dia amat berkira-kira untuk melakukan. Sedangkan Allah Taala sudah memberi kemampuan kepadanya. Dalam hadis menyatakan bahawa man kana lahu sa'ah wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana. Sesiapa yang mempunyai kemampuan tetapi dia tidak melaksanakan ibadah korban, maka janganlah dia dekati tempat solat kami. Jadi maknanya Nabi SAW amat memberi amaran kepada mereka yang berkemampuan tapi sengaja tak nak buat korban. Sehingga kan Imam Abu Hanifah menyatakan bahawa bagi orang yang mampu wajib untuk dia melaksanakan ibadah korban berdasarkan kepada hadis tersebut. Namun begitu jumhur ulama termasuk mazhab Syafi'i menyatakan bahawa sunat muakkad, sunat yang sangat-sangat dituntut, kecuali kalau seseorang itu dia bernazar. Kalau dia bernazar itu yang sunat menjadi wajib. Itu keadaan. Baik tuan-tuan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Maka selain daripada amalan-amalan yang kita sebut tadi yang kita nak buat awal bulan Zulhijjah ni, sebab amalan-amalan pada waktu itu yang ditunaikan pada waktu itu sangat-sangat dicintai, disukai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebut tadi solat sunatnya, zikir takbirnya, kan? Kemudian puasanya. Apa lagi yang kita nak buat? Bersedekah.
bersedekah. Sebab sedekah juga merupakan amalan yang sangat-sangat utama. Bahkan kalaulah seseorang itu mengetahui nilai bersedekah di jalan Allah Ta'ala, sudah tentu mereka akan memastikan setiap hari yang berlalu dalam kehidupan mereka, mereka tidak mengabaikan tuntutan untuk bersedekah. Apatah lagi sampai kepada waktu yang sangat-sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebagaimana kita sebut tadi pada 10 awal bulan Zulhijjah. Lagi-lagilah mereka nak bersedekah, kerana sedekah ini memberi kebaikan yang sangat banyak dalam kehidupan kita duniawi maupun ukhrawi. Atas dunia lagi, Allah akan bagi keberkatan kepada harta kita. Orang sedekah ni tak ada rugi, tak akan rugi. Orang sedekah ni hartanya tak akan berkurang. Bahkan sedekah ini dia sebagai satu cara untuk mengubat penyakit. Tadawau bisadaqah, berubatlah dengan sedekah. Jadi kita membanyakkan sedekah itu juga salah satu cara untuk kita memohon kepada Allah untuk mendapat kesembuhan daripada segala penyakit yang hari ini kalau kita tengok penyakit banyak sangat. Penyakit yang tak pernah kita kenal pada zaman-zaman dulu, tapi zaman sekarang ada penyakit-penyakit baru dan sebagainya. Kita mohon perlindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada berlaku sedemikian ataupun berlakunya penyakit-penyakit dan sebagainya dengan kita membanyakkan sedekah. Jadi maknanya sedekah itu sesuatu yang sangat-sangat dituntut. Sebab itu Allah Ta'ala menceritakan bagaimana orang nak mati, tuan-tuan. Kita semua akan sampai satu masa kita akan meninggal dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Jadi orang nak mati ini sebenarnya disebut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala bahawa orang yang berada dalam nazak nak mati, dia akan minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah ya Allah, tolonglah lewatkan sedikit ajalku. Mana orang nak mati itu diminta kepada Allah Ta'ala untuk dilewatkan sedikit ajalnya. Kerana apa? Fa asaddaqa wa aku minas salihin. Aku nak bersedekah dan menjadi hamba-Mu yang saleh. Jadi dalam banyak-banyak amalan dirakamkan oleh Allah bahawa orang nak mati itu dia akan minta dihidupkan sedikit, dipanjangkan sedikit usianya semata-mata dia nak bersedekah di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana sedekah ini merupakan amalan yang sangat-sangat mulia, bahkan ia merupakan satu cara untuk kita mendapat aset di hari akhirat kelak. Aset yang berkekalan kepada kita. Maka dengan sebab itu awal 10 Zulhijjah apatah lagi kita nak memperbanyakkan sedekah. Tapi jangan tunggu waktu itu baru nak sedekah, kena daripada sekarang. Sebagai contohnya, kalau kita lihat surah An-Nur fasa 3a Bandar Seremban Selatan ni, dia ada infak, membuka ruang untuk kita bersedekah dengan infak dana untuk aktiviti ilmu. Surah An-Nur fasa Bandar Seremban Selatan yang menyediakan kepada kita nombor akaun bank Islam 05 0120 100 53038. Jadi itu kita lihat bagaimana dia punya ruang kepada kita untuk kita melaksanakan ibadah sedekah. Kadang-kadang kita tak tahu. Tama-tama sekarang ni kalau kita silap bagi sampai ke sedikit, risau juga. Hari ni bila mana silap sedekah, silap bagi sampai ke sedikit. Ada orang kata tak apa, sedikit pun dapat pahala. Betul dapat pahala. Kita niat tak dapat pahala dah. Tetapi seboleh mungkin kita nak perkara itu sampai kepada sasaran, lagi banyak pahala. Tambah-tambah kalau kita berwakaf pula, kita nak ia dimanfaatkan. Selagi mana ia dimanfaatkan, maka kita akan dapat pahala. Jadi kita nak seumpama itu. Maka dengan sebab itu sedekah ini kena tempat-tempat yang diyakini. Terutamanya surau, jelaslah kita tahu surau ini tempat yang dia tidak ada sedikit dia tak menipu surau ni. Jadi kita sedekah untuk surau, sedekah untuk masjid dan sebagainya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, maka dengan sebab itu antara perkara-perkara yang perlu kita buat preparation, kita buat persiapan dan persediaan untuk kita sampai kepada waktu itu
dan kita dapat melaksanakan satu ibadah kita dengan cara yang terbaik dan juga yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, apatah lagi pelaksanaan ibadah korban. Kerana korban ni dia bukan semata-mata penyembelihan haiwan. Kita tahu korban ni dia kita sembelih haiwan. Haiwan apa? Tiga kategori binatang, 3 kategori haiwan, iaitu unta, lembu dan juga kambing. Jadi 3 yang ni adalah disunatkan kepada kita untuk kita melaksanakannya untuk ibadah korban. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, tetapi ianya bukan sekadar sembelihan semata-mata, tetapi dia lebih kepada manifestasi pengorbanan yang ada pada diri seseorang. Jadi kalau kita target untuk sembelih satu bahagian, tak kisahlah sembelih korban ni, maka kita juga kena ada target untuk kita benar-benar berkorban semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan pengorbanan dalam kehidupan kita. Apa gunanya orang yang melaksanakan ibadah korban, sembelih haiwan ternakan, seekor lembu, seekor unta, seekor kambing, tetapi dia tidak sanggup berkorban untuk berada dalam kuliah ilmu. Itu sebagai contoh. Dia tak sanggup berkorban untuk tutup aurat. Dia tak sanggup berkorban untuk memastikan bahawa dia melaksanakan solat 5 waktu secara konsisten. Dia tak sanggup berkorban untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa gunanya pelaksanaan ibadah korban? Sebab itu ibadah korban ni nak menghasilkan manusia yang bertakwa kepada Allah Taala. Yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, la yananallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak sampai kepada Allah daging, darah yang kamu sembelih itu. Tak sampai kepada Allah. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah semangat pengorbanan, semangat takwa, sifat takwa yang ada pada diri kamu. Sebab apa? Sebab bila kita sembelih korban, tentu daging korban itu sampai kepada kita juga, manusia, masyarakat yang akan manfaatkan korban tersebut. Daging-daging itu dibahagi-bahagikan, diberi kepada fakir miskin, diberi kepada sahabat dan jiran tetangga. Kita yang berkorban pun dapat rasa sikit. Jadi maknanya dari sudut manfaat daging itu, dia akan balik kepada kita sendiri. Allah Ta'ala tak berhajat kepada daging korban itu. Maka dengan sebab itu, korban yang kita lakukan itu ada nilai yang lain. Nilai apa? Nilai takwa. Dan Allah Ta'ala akan lihat ketakwaan itu. Sebab itu Allah sebut, walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah adalah sifat takwa yang ada pada kamu. Jadi sifat takwa ini membawa kita melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Sebab itu sifat takwa ini dia tak terhasil sekadar kita buat korban sembelih ya, tapi tidak ada semangat pengorbanan untuk memastikan hidup kita diabadikan untuk mendapat redha di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya nak tengok kalau ada soalan, tapi nampaknya ruangan tempat gadget saya ni tak dapat, dia kecil sangat, tak nampak lah. Bila nampak datang iklan surah An-Nur ni, infak dana untuk aktiviti ni, yang lain dah tenggelam. Dia tak nampak dah komen-komen yang lain. Jadi termasuk ada soalan saya tak tahu. Saya tak ada sini. Sebab saya sebut tadi, kalau ada sesiapa yang ada soalan boleh bertanya. Tapi tiba-tiba kalau ada orang tanya, kalau ada, sebab saya tak nampak. Kalau ada, saya tak dapat tengok juga, sekarang tak nampak. Ni masalah gadget jugalah, teknikal itulah gadget juga. Jadi tak apalah. Tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, jadi saya rasa kuliah subuh kita sekadar itulah kot. Kuliah subuh ni tak lama-lama, hari Isnin pula orang bekerja. Jadi itu sebagai satu semangat pada waktu pagi kita ni untuk kita mulakan dengan sesuatu peringatan yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan kerana sesungguhnya peringatan itu memberi manfaat kepada orang beriman. Jadi mudah-mudahan peringatan itu memberi manfaat pada diri saya juga dan juga pada semua yang mengikuti perbincangan kita pada pagi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang mengikuti perbincangan kita. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua dilimpahi barakah rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekadar itu dulu untuk kali ini. Apa yang baik datang daripada Allah, telah silap saya pun maaf. Sekian aqulu qawli hadza
wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.